Okey, hari ini kita pergi pada bahagian sabar ya. Sabar ni ada suatu sifat mulia yang sangat-sangat diperlukan oleh penduduk alam ini. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, kita menghadapi berbagai-bagai perkara yang berlaku yang menuntut kita bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya, limpah kurnianya, Allah masih memilih kita untuk berada di taman syurganya, memilih kita untuk termasuk dalam mereka yang sedang dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, memilih kita untuk melalui jalan yang luas, lebuh raya ke syurga insya-Allah ya. Kita keluar dari rumah mengikuti satu jalan nak datang ke majlis ilmu, artinya kita sedang melalui highway ke syurga insya-Allah. Inilah wajah-wajah ahli syurga. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi hari ini kita pergi pada bahagian sabar ya. Okey, hari ini kita pergi pada bahagian sabar ya. Sabar ni ada suatu sifat mulia yang sangat-sangat diperlukan oleh penduduk alam ini. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, kita menghadapi berbagai-bagai perkara yang berlaku yang menuntut kita bersabar. Jadi hari ini kita akan bincang apa bahagian sabar. Bahagian sabar. Jadi baginda Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya menyatakan tentang berapa bahagian sabar. As-sabru ala arba'ati awjuh. Sabar ada 4 wajah, kata Rasulullah. Ada 4 jenis, 4 wajah. Sabrun alal faraid. Yang pertama, sabar menunaikan kefarduan. Apa dia fardu? Fardu wajib sembahyang, wajib puasa, wajib tutup aurat, wajib bercakap benar, wajib berakhlak mulia. Jadi wajib tu jangan kita fikir yang terangkum dalam rukun Islam saja. Yang paling utama wajib mengenal Allah. Jadi sebab itu tak boleh jadi orang yang tidak mengenal Allah. Kita kena ada ilmu. Ilmu yang paling top sekali ialah ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu akidah. Jadi wajib. Jadi kita kena sabarlah. Menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar melaksanakan segala fardu yang diwajibkan oleh Allah. Pertama. Yang kedua, sabran alal maksiyah. Sabar supaya kita meninggalkan perkara maksiat. Perkara maksiat ni bagi orang, setengah orang dia manis. Seronok buat benda maksiat. Seronok tipu orang. Seronok menzalimi orang. Dia rasa puas. Ini malanglah orang
dianugerahkan sifat yang begitu. Jadi sabar untuk meninggalkan perkara maksiat. Yang kedua. Yang ketiga, sabrun ala adzan nas. Sabar dari menyakiti manusia. Bagi orang yang perangai dia brutal, brutal ya. Brutal ni apa dia? Ganas ya. Ganas, bengis. Dia rasa lazat boleh menghina orang, boleh menyakiti orang. Sebab itu kalau dia pukul orang tu sampai hilang, lupa diri, punya lazatnya menyakiti orang. Itu juga orang yang bernasib malang. Wal-iyazubillah. Seterusnya sabar alal faqri. Sabar bila dia diuji dengan kefakiran. Kita ada miskin, ada fakir. Fakir ni dia lebih pada miskin lagi. Miskin dia cukup-cukup saja. Dia punya rezeki dia. Kalau fakir, tak cukup. Tak cukup makan, tak cukup pakaian, tak cukup. Itu dinamakan fakir yang paling teruk sekali lah. Jadi dia sabar. Ya. Jadi orang miskin, orang fakir ni kita jangan hina dia. Dia adalah salah satu dari tiang seri dunia. Dunia ni dia ada 4 tiang seri. Yang pertama ialah keadilan ulama, keadilan pemerintah. Bila pemerintah itu menjalankan keadilan terhadap rakyat dia, itu tiang seri yang pertama. Membawa kepada negara yang harmoni. Sebab pemerintahnya adil. Yang kedua, keilmuan ulama. Ulama dia tak simpan ilmu dia, tetapi dia sibarkan supaya orang ramai berilmu. Bila orang berilmu, insya-Allah dia akan menjalani hidup berpadukan ilmu yang betul dan dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Malanglah kalau orang yang berilmu itu berakhlak buruk. Sepatutnya orang berilmu berakhlak mulia. Saya kena letak bawah ni. Kesian saya punya pemandu pelancong saya. Jadi sebab itu kita jangan hina orang. Yang kedua ya. Yang ketiga ialah kemurahan orang kaya. Sebab kita nak hidup, nak buat bangunan, nak buat masjid, nak melancong, nak pergi haji, nak pergi apa, kena ada harta. Kan? Jadi kalau orang kaya semua kedekut, maka masjid pun tak boleh buat. Apa-apa pun, apatah lagi nak tolong orang susah. Apatah lagi nak tolong orang yang diuji dengan berbagai-bagai keadaan sekarang ni. Bagaimana saudara kita di Palestin diganyang habis-habisan sekarang. Ada baca tak yang baru balik daripada Malaysia? Dia baru dapat PhD daripada Universiti Sains Pulau Pinang. Satu keluarga dibom. Masya Allah. Tapi bagi saya bujur. Semua ada orang dapat mati syahid, seluruh keluarga bersama-sama mati syahid. Dan insya-Allah bersama-sama di taman syurga di alam barzakh. Jadi sebab itu kita orang Islam boleh senyum dalam semua keadaan. Kita diberi yang positif, diberi rezeki lebih, kita senyum syukur. Kalau kita diuji, kita senyum sabar. Dan kita kena faham, apa saja yang berlaku, mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Janganlah, kalau duduk di Malaysia elok-elok, balik sana, kan? Itulah. Dah dapat. Jangan. Mesti ada hikmah. Jadi sebab itu, apa saja yang positif kah, negatif kah, kita menghadapi dengan tenang. Kalau kita dapat yang positif, kita syukur. Tidaklah bersuka, seronok sampai berlebih-lebihan. Kalau kita diuji dengan negatif, kita bersabar. Tidaklah sedih sampai putus asa, sampai tak mau hidup lagi dah. Itu. Jadi bagi saya, kita tengok dengan kacamata positif. Kacamata seorang muslimah. Kacamata seorang yang
beriman. Jadi sebab itu kita tidak akan menjadi suatu benda yang menjadi sesak nafas, sesak sesak dada. Sebab apa? Kita yakin segala yang berlaku ada hikmah, dan apabila kita tahu hikmah itu adalah untuk kebaikan kita, kerana yang mentadbir ialah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya? Jadi yang ke berapa tu? Fasabru alal faraid taufiq. Sekarang dia nak huraikan dah apa? Yang pertama, sabar menunaikan yang fardu. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar menyakiti orang lain. Yang keempat, sabar menghadapi kefakiran. Sekarang Rasulullah nak huraikan apa faedah, apa hikmah di sebalik sabar yang empat tadi. Fasabru alal faraid taufiq. Bila Allah bagi kesabaran untuk menunaikan perkara yang fardu, sabar untuk tinggal tempat tidur, bangun awal, nak sembahyang tahajud, nak buat apa tu, itu kena lawan, kena berjihad, kena bersabar. Jadi bila dia sabar dapat melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, itu adalah taufiq. Kita minta wabillahi taufiq wal hidayah. Apa itu taufiq? Daripada wafaqa. Wafaqa maknanya ngam antara kehendak Allah dengan perbuatan kita, sesuai. Itu maknanya taufiq. Bila Allah nak kita menjadi orang berilmu, kita pun seronok hadir menjadi ilmu. Itu taufik. Ya? Satu. Wasabru alal musibah masubah. Sabar menghadapi musibah itu adalah sabar yang mendatangkan pahala. Sawab maksudnya pahala. Masubah diberi pahala bila kita sabar menghadapi musibah. Inilah yang wajib dilakukan oleh mereka-mereka yang berhadapan dengan ujian-ujian sekarang ni. Yang berlaku di Morocco tu bukan sebarangan. Katanya hancur lebur. Habis, hancur lebur. Bukan setakat sengit rumah ke, tercabut bumbung ke, hancur lebur. Bandar apa tu? Marrakesh ya? Itu di Maghribi kan? Di Maghribi. Yang di Libya pula, banjir. Jadi Salimah sudah buat, kita sudah mula buat pungutan derma. Alhamdulillah saya nampak dah selarai panjang lah tu dia orang masuk dalam dalam WhatsApp tu ya. Saya ingat lebih 20 orang dah. Yang ada masuk RM50, 10, 100, yang 200, yang 1000, yang 2000, macam-macam lah. Kita pun dah mula dapat. Kita baru lepas kita buat pungutan untuk Libya dengan Morocco, sekarang kita khusus untuk Palestin. Sebab apa yang berlaku di Palestin sekarang ni adalah lebih dahsyat daripada yang lepas-lepas. Kerana apa? Perdana Menteri dia bercita-cita nak padang jarak dan padang terkukurkan Palestin. Dah hapus semua rakyat Palestin. Itu cita-cita dia. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jangan takut. Jangan takut. Kita teruskan perjuangan. So di sana mereka berjuang dengan air mata dan darah. Kita berjuang dengan dompet. Jangan takut untuk kempeskan dompet kita, untuk gemukkan dompet kita di akhirat. Dengan kita membantu saudara kita yang sedang menghadapi ujian yang sangat-sangat getah. Pagi tadi saya dengar ceramah Dr. Muhammad Rafah. Dia menghuraikan tentang apa yang berlaku di Maghribi, Marrakesh, di Morocco lah ya. Arab kata Maghribi, orang putih kata Morocco. Itulah lah.
Semasa dia belajar di US, dia kata, kawan dia ni daripada Morocco. Dia minum arak tu macam minum air sejuk. Dia orang bangun sembahyang subuh tu dia marah. Dia marah pasal mengganggu dia nak tidur. Dia nak bangun pukul 9, 10. Jadi dia orang ni bangun. Itu pun kami bukan bangun awal waktu. Student. Kami pun bangun lewat dah. Tapi subuh tak habis lagi lah. Budak Morocco tu marah. Pasal dia orang bangun, mengganggu tidur dia. Jadi saya kata tak pelik lah kalau Allah Ta'ala datang ujian macam tu. Sedangkan Morocco adalah merupakan negeri yang paling awal membangunkan pendidikan. Yang banyak universiti. Rupanya kalau banyak orang baik, banyak juga orang jahat. Sebab itu dalam satu Nobel, dia dalam Nobel tu dia tulis, dia kata di pintu gerbang Mesir, ini cerita dalam Nobel lah, pintu gerbang Mesir itu tertulis, siapa nak masuk Mesir, masuk ke pintu tu akan baca tulisan itu. Apa kata dia? Di sini ramai orang seperti anda. Kita dari luar kan, kita nak masuk ke Mesir, orang Mesir beritahu kepada orang datang tu, di sini ramai orang seperti anda. Apa fahamnya? Kalau yang datang itu seorang kaya, di sini ramai hartawan. Kalau yang datang itu seorang alim, sini ramai ulama. Kalau yang datang itu seorang penyamun, maka di sini ramai penyamun. Kalau datang orang yang jahat, ramai orang jahat di sini. Kalau datang yang baik, ramai orang baik di sini. Jadi itulah. Jadi maknanya tak pelik lah kalau Allah uji, hantar gempa bumi sampai hancur lebur. Rupanya bila dah jahat, padahal nama Islam, orang Islam, tapi arak tu air minum dia. Dan dia tak suka duduk dengan budak-budak kita yang semayang. Kalau nak makan pun dia cari geng-geng dia. Senang dia minum arak sama-sama dia. Oh begitu. Saya pun pagi tadi baru tahu. Saya pun heran pasal apalah Allah Ta'ala turun bala dekat negeri-negeri Islam. Rupanya ni lah. Tak terkecuali juga negeri di mana Kaabah ada sekarang. Sedang menuju ke arah itu. Tunggulah. Kemarahan, kemurkaan Allah. Wa'iyazbillah. Kita minta doa lah semoga Allah selamatkan kita semua ya. Jadi sabar menghadapi musibah itu adalah masubah. Ialah sabar yang membawa kepada pahala. Sawab maksudnya pahala. Masubah mendapat pahala. Wasabru ala adzan nas mahabbah. Sabar dari menyakiti orang adalah kasih sayang. Dia tak sampai hati nak menyakitkan orang, nak menginayai orang. Itu adalah kasih sayang dia terhadap orang dan kasih sayang Allah terhadap dia. Insya Allah. Saya ingat bibi dulu, dia curi duit saya geledah, di bawah tilam dia ada 3,000. Duit keras-keras baru keluar daripada bank. 3,000. Dia elok-elok tu dia tak tilam di atas. Masa tu anak saya bawa dia pergi pasar, duduk lama sikit. Sebab kita ada syak dah. Kita geledah, bawah tilam dia jumpa 3,000. Bila dia balik, dia dah tak sedar hati dah. Dia lari cepat-cepat jumpa saya, dia melutut. Macam dia nak sujud kat kaki saya, minta maaf. Saya pun, saya marah gitu je lah. Tak buat apa pun. Lepas tu, saya panggil orang yang recommend dia tu, tolong ambil balik lah, saya tak mahu dia bibit ni. Datanglah. Masa dia nak pergi dengan orang tu, saya siap bagi duit pula lagi. Ambil lah awak dah, saya rampas ambil. Hak 3,000 tu, kau awak tak ada duit, ambil lah. Lepas tu pesan pula, bila awak pergi tempat baru, awak kena berhenti. Jangan tunjuk temelang awak ni, biar orang jumpa awak dan dalam keadaan yang bersih. Orang tak tahu perangai huduh awak tu. Lepas tu lama tu, aku ni siapa, tak nampak kan dia sekali.
terlupa. Sebaik-baiknya masa dia duduk sujud kat lutut tu, penampar lah sekali. Lepas tu barulah nak nasihat pun. Terlupa. Mudah-mudahan itu mahabbah lah. Mahabbah. Itulah. Wasabru ala al-faqri ridallahi ta'ala. Dan sabar menghadapi kefakiran itu adalah tanda Allah redha kepada kita. Walaupun Allah uji kita dengan kefakiran, kemiskinan, tapi kita redha, insya-Allah itu pertanda Allah redha terhadap orang yang sabar terhadap kefakiran. Jadi sebab itu kita jangan menghina orang miskin. Dia salah satu daripada tiang seri dunia. Adalah saya bagi 4 tadi, cukup dah. Cukup dah ya. Kadang-kadang 4 tiang seri dunia. Oh, tak cukup lagi. Oh, yang pertama keadilan pemerintah. Yang kedua kemurahan keilmuan ulama. Yang ketiga kemurahan agniya, orang kaya. Dan yang keempat ialah doa orang miskin, orang fakir. Jadi orang fakir bila dia kat tangan berdoa, insya-Allah Allah Taala makbul doa dia. Sebab itu kita jangan hina orang fakir ya, orang miskin. Okey, memang tak baca lagi lah ni. Barulah saya perasan ya. Okey. Seterusnya, sabar menanggung susah payah, mengerjakan perkara-perkara yang fardu merupakan taufik daripada Allah. Ini dah baca dah saya huraikan sudahlah. Seterusnya lah kita pergi kepada sepotong hadis yang menyebut al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bercampur gaul dengan orang ramai dan dia bersabar tidak menyakiti mereka. Saya terjemah terus je lah ya. Maknanya kita bila bercampur orang ramai ada macam-macam perangai. Kan? Ada perangai yang kita suka, ada perangai yang kita tak berkenan, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang macam-macam lah. Jadi bila kita bergaul dengan orang ramai, kita sabar daripada menyakiti orang yang kita tak suka tadi. Kalau kita nak tegur pun, kita tegur dengan lona, dengan lemah lembut. Janganlah kita memalukan dia depan orang ramai. Walaupun marah ni berapi dalam ni, tapi wal kaziminal ghaiza. Orang ahli syurga walaupun nak marah berapi-api, tapi dia telan marah tu. Itu maksudnya dia sabar, dia tak dia tak meluap-luap sampai menyebabkan orang tu malu di hadapan orang dan sebagainya ya. Jadi mukmin yang sabar dengan perangai-perangai manusia bila dia bergaul dengan orang ramai ya, afdal, lebih baik daripada mukmin yang la yukhalitun nas, yang tidak bergaul dengan orang ramai, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar untuk daripada menyakiti mereka. Jadi maknanya kita ni ada macam-macam tau perangai. Ada orang suka bersendirian je, malas jumpa orang. Pasal apa? Pasal malas nak menghadapi perangai-perangai orang ramai ni. Dia duduk seorang-seorang, kira diri dia je. Ada yang suka bergaul, suka bermesra. Yang mana yang lebih baik? Yang suka bergaul, suka bermesra. Tetapi apabila kita bergaul, kita menghadapi macam-macam lah. Jadi bila berhadapan dengan benda-benda yang tidak kita sukai, kita sabar. Bukan sabar mereda, tak. Sabar dengan hikmah, dengan bijaksana, kita akan baiki dengan cara yang lunak, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Orang yang macam ni lebih baik daripada hak duduk menyendiri gitu. Dia duduk sendirian,
dia memisahkan diri pada orang ramai, dan setengah orang tu nak senyum pun tak pandai. Ada tak? Kita ni punyalah nak mesra dengan dia. Kita senyum, dia tak tahu je. Tanya sepatah, jawab sepatah. Kadang tanya sepatah, tak jawab lagi. 4-5 patah baru jawab sepatah. Ada tak orang itu? Ada. Saya susah hati orang macam ni. Susah hati. Kita ni nak beramah mesra. Kita mudah tak nak kata I love you? Mudah tak kata I love you pada sahabat-sahabat kita? Jangan ada pada orang lelaki. Marah pula cik abang. Kita kena, mulut kita ni kena ringan. I love you, saya sayang. Lama kita berkawan. Sayang kita ni, berkasih sayang kita ni. Jadi Allah tu, dia isytiharkan I love you tu di ayat pertama lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu I love you lah tu. I love you daripada siapa? Daripada yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dia ada 3,000 nama Allah. Saya ada satu je nama, ada 2 nama. Saya mau nama mak saya buh nama saya Cik Jannah. Orang Kedah Cik lah kan, orang utara ni. Buah nama Cik Jannah mula-mulanya. Menangis tak berhenti-berhenti. Lepas tu mak saya bawa pergi pada Tok Haji Rawi. Haji Rawi tu orang alim lah. Dia tukarlah buah nama Aminah. Baru dah berhenti menangis. Tapi kalau pergi kampung, mereka tak panggil saya Aminah. Mereka panggil Cik Jannah. Dia duduk biasa macam tu kan. Cik Jannah pun bagus juga. Cik syurga. Mudah-mudahan ahli syurga lah insyaAllah. Masya Allah ya. Jadi hadis ini membimbing kita supaya menjadi orang yang lunak, orang suka bergaul, tetapi kena sabar menghadapi berbagai-bagai qarinah manusia dalam pergaulan itu. Ya, ini orang yang lebih baik daripada orang yang tak suka bergaul, tak suka dan tak sabar menghadapi orang-orang yang bercanggah dengan kehendak dia lah ya. Seterusnya Nabi SAW bersabda, "Idza hadatsa 'ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dhalika bi sabrin jamil istahallahu yawmal qiyamah an yansiba lahu mizanan aw yanshura lahu diwanan." Apabila seseorang hamba itu ditimpa bencana pada tubuh badannya, apa makna bencana pada tubuh badan? Sakit, ya, ataupun kita dimalukan, ataupun kita difitnah, macam-macam lah, ya. Jadi bila satu orang itu ditimpa bencana pada tubuh badannya atau hartanya, harta ni orang tipu, skema banyak kan. Di taman saya di kampung tempat saya tinggal tu ada satu orang wanita, dia ni sangat bijak wang orang kata, pandai dia cari duit. Tiba-tiba baru ni jumpa saya, dia kena skema, dia kata kena scam banyak mana, pucat muka saya, dia kata. Maknanya banyak lah tu sampai pucat muka. Rupanya orang pandai pun kena skema juga. Saya pun selalu telefon. Saya kalau saya tak kenal, tak ada nama, saya tak jawab. Saya tunggu dia bersuara. Kadang-kadang orang yang luar biasa, dia tak tahu panggilan yang orang selalu panggil kita. Itu kita tahulah. Itu skema lah tu. Minta maaf cikgu, saya ni terus je. Cikgu tak peluang nak baca lagi. Sebab saya ingat saya terus terjemah je lah ya. Tapi saat lagi nak minta tolong juga lah. Okey. Jadi ada orang diuji pada hartanya. Ya. Termasuk juga uji pada harta ni, sama ada dia cari dengan cara tak betul. Dia cari dengan berniaga yang haram, buka kedai arak, buka kedai judi.
bawa masuk ke rumah, anak isteri makan hasil yang tak betul. Itu uji pada harta dan bersangkut pada keluarga lagi. Jadi sebab itu ini dia bersangkut-sangkut ya. Atau anaknya, anak dia tu kadang-kadang mak bapak Masya Allah, anaknya macam nak sebut pun takut. Mak bapaknya malaikat, anaknya syaitan. Kenal syaitan? Jadi itu uji pada anak. Ataupun anak dia tu dilahirkan dalam keadaan tidak boleh berdikari. Umur 12 tahun belum boleh jalan. Cakap pun tak boleh. Itu uji pada anak. Macam-macam ya. Dan ia menghadapi bencana itu dengan kesabaran yang baik. Ya, maknanya dia sabar saja. Diuji dengan sakit dia sabar. Bukan makna bila sabar diuji kita tak buat apa-apa. Dah sakit, pergilah cari doktor, carilah ubat. Bukan makna bila cari ubat itu tak sabar, tidak. Yang tak sabar ni kita marah. Allah tak adil. Kenapa saya makan suplemen macam-macam, tiba-tiba saya sakit juga. Makcik tua tu tak makan apa pun, sihat walafiat. Tak kena suplemen pun. Saya punya sekarang ni timbalan yang di Pertua Salimah. Umur dia 85 tahun. Kalau berjalan, dia yang pimpin saya. Bukan saya pimpin dia. Dia tu bawa beg saya, bukan saya bawa beg dia. Itu. Jadi maknanya, itulah. Ada orang diuji dengan sakit. Ada orang 85 tahun tu, dia pergi Palestin, dia masuk tempat yang paling sulit. Tentera Hamas tu. Dia masuk tempat yang paling sulit. Ini kami nak pergi Brunei ni. Dia ajak pasal saya pergi Brunei. Saya tengok, kalau darah tak naik, saya pergi lah. Kalau darah naik, takut bahal pula sana. Sebab baru ni darah naik 221. Makan ubat 3 kali tak turun. Akhirnya doktor selesai. Sign. Balik kalau mati ke, kalau apa ke, dia tak tanggungjawab lah. Takut apa mati. Semua orang nak mati kan? Sama ada mati kerana darah tinggi ke, mati kerana terpijak ti ayam ke, mati kerana jatuh longkang ke. Semua itu sabar-musabar. Jadi sebab itu tak takut. Jangan takut mati. Yang takut kita tidak ada amalan. Itu yang takut. Ya, sangat takut. Jadi bila kita sabar menghadapi bencana dengan kesabaran yang baik, nescaya pada hari kiamat Allah Ta'ala malu memasangkan neraca untuknya. Besok di akhirat, di padang mahsyar, untuk nak tahu siapa nak ke syurga, siapa nak ke sebelah lagi, akan diletak neraca. Dan neraca itu di kanannya diletak pahala, di kirinya diletak dosa. Jadi ada orang beratlah kanan, tercunggiklah belah kiri ni, itu petanda baik. Ada orang tercunggik belah kanan, berat belah kiri, itu tanda tak baik. Jadi sebab itu diletakkan neraca supaya orang tu sendiri melihat sendiri timbangan amalannya. Kalau online saja tak nampak. Online kalkulit pahala awak sekian, dosa awak sekian, tak nampak kan? Tapi kalau diletak neraca di depan, nampaklah. Tak payah cerita dah. Awak banyak pahala ke, banyak dosa ke, terang-terang. Jadi Allah Ta'ala malu nak letak neraca, nak letak timbangan kepada orang yang sabar menghadapi musibah. Dan sabar itu sabar kerana menjunjung perintah Allah. Itulah sabar yang baik. Apa maksud sabar yang baik? Sabar semata-mata kerana mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau membentangkan kepadanya buku catatan amalan. Maknanya dua-dua tak ada. Timbangan amalan pun tak ada, buku pun tak dibentang. Tak dibentang kerana Allah malu nak bentang orang yang semasa hidup di dunia
Dia sangat sabar menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita ni nak bagi Allah malu ni, ini salah satulah. Kita sabar menghadapi segala ujian Allah. Satu lagi, orang yang beruban. Saya ada mak saya suruh cabut uban dia. Bagi duit pula tu. Kalau dapat kumpul sekian-sekian lai, sekian nak upah dia. Rupanya uban kita ni menyebabkan Allah malu untuk menyeksa orang yang beruban. Orang tua yang beruban, Allah malu menyeksa mereka. Apa dia punya faham sebalik tu? Kalau Allah malu nak menyeksa orang beruban tu tak malu kan nak buat benda yang Allah larang. Betul tak? Sebab itu penzina yang paling dahsyat sekali, nilainya di sisi Allah, ialah penzina tua. Orang tua yang berzina inilah orang yang paling Allah murka. Sebab tak sedar ke diri. Dah tua pun duk buat benda yang tak senonoh lagi. Kalau orang muda tu kotlah muda. Ni dah beruban. Jadi sedar-sedarlah wahai insan-insan yang beruban. Kan semua tak beruban. Saya tengok tak ada seorang pun beruban di sini. Dan kita tidak akan beruban sampai bila-bila. Kenapa? Kenapa uban kita sudah ditutup. InsyaAllah mudah sampai bila-bila. Cuma wajah je lah. Tengok umur 20 tahun dulu dengan sekarang ni jauh beza. InsyaAllah comel sikit dulu banding dengan sekarang ni ya. Itulah. Jadi orang tua kena sedar dirilah. Apabila kamu sudah diubah daripada rambut hitam jadi uban, sudah kamu melayakkan diri untuk dimalui oleh Allah. Maka Allah malu nak menyiksa orang beruban. Yang beruban ni lebih malulah nak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Maknanya kita kena sabar dalam apa keadaan sekalipun supaya Allah malu untuk menimbang amalan kita ataupun untuk membentangkan catatan kita. Insya-Allah. Sesetengah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sabdanya, Allah Ta'ala berfirman. Bila Allah Ta'ala berfirman, ini hadis Qudsi. Baca cikgu, silakan. Cikgu lama dah tunggu nak baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Ya, betul. Aku rasa itu ulang dulu sebab saya bersemangat dengan Ustaz. Ya, Kak, itu. Tak apa. Terima kasih. Sabar dalam untuk yang Setengah riwayat. setengah riwayat dari Nabi SAW menyebut sabdanya, Allah Ta'ala berfirman, apabila aku timpakan ke atas seseorang hamba dengan bala pada tubuh badannya atau hartanya atau anaknya, dan ia menghadapinya dengan kesabaran yang elok, misalnya pada hari kiamat, aku malu menyerikan mizan untuknya atau membukakan kepadanya buku catatan amalannya. Itu dah kita huraikan. Boleh teruskan? Dikatakan maksud kesabaran yang elok itu ialah orang yang ditimpa bala itu menyembunyikannya sehingga tidak diketahui oleh sesiapa dari kalangan kaumnya kerana tidak memberitahunya kepada seorang makhluk pun. Itulah maksud. Maksud dia menghadapi ujian dengan baik. Maknanya dia tak hebohkan. Dia tak adalah pergi mata-mata duk cerita saya gini, Allah uji gini. Dia sembunyikan, ya. Dia sembunyikan. Tapi bukanlah dia tak pergi doktor. Kepada yang berkenaan dia boleh cerita. Orang nak rawat dia. Tapi kalau nak heboh-heboh, menandakan dia tak redha. Itu yang tak boleh, ya. Okey, teruskan. Al-Bahaki dan Al-Muladi meriwayatkan kepada Anas radhiyallahu anhu
Bermaksud ibadat yang paling afdal ialah menantikan keridaan daripada Allah Ta'ala. Afdalul ibadat intizarul faraj min Allah. Sebaik-baik ibadat ialah menunggu kelegaan, menunggu penyelesaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya dia tidak putus asa. Walaupun ada juga ya kadang-kadang bila kita menghadapi masalah dalam keluarga, puas dah berdoa, puas dah solat hajat, belum lagi Allah kabulkan, dia tetap sabar, dia tetap teruskan memohon pada Allah. Itu merupakan satu ibadat yang afdal di sisi Allah SWT. Kita ingat ibadat tu sembahyang puasa saja. Kita sabar menunggu penyelesaian daripada Allah, itu adalah ibadat yang afdal. Jadi sebab itu orang yang ada ilmu, semua apa yang dia lakukan bila jadi ibadat. Bila jadi ibadat ya. Dia buat kerja rumah letih, dia penat, dia tak mengungut. Dia kekurangan rezeki, gaji tak naik, dia tak mengungut. Dia diuji dengan sakit, dia tak mengungut. Jadi ini semua yang dia mengungut kepada Allah. Dia berbisik-bisik dengan Allah. Sebab Allah lebih mengetahui tentang ujian dia, tentang kesusahan dia, dan Allah maha berkuasa. Ya, maha berkuasa. Tetapi Allah tidak akan ikut cakap kita. Kita akan boleh lala ni nak. Apa-apa kita nak, sekarang ni ya Allah. Allah tak ikut kita. Tapi Allah ikut bila masa yang sesuai. Selalu ustaz-ustaz ni dia buat contoh apa? Anak umur 8 tahun minta motor. Nak bagi tak? Tak bagi. Bila bagi? Bila dia sudah keluar universiti nanti. Sebab itu masa yang sesuai. Jadi sebab itu bila kita minta sesuatu, kita tak tahu sesuai tak sesuai. Mungkin Allah belum bagi kerana Allah nak lanjutkan perdampingan dia dengan kita. Bila kita dalam keadaan diuji Allah, kita berdamping dengan Allah kan. Bila sakit, bila tak selesa, mengadu pada Allah. Jadi Allah nak kita selalu mendampingkan diri dengan dia. Jadi sebab itu Allah tidak ikut cakap kita apa yang kita nak. Tapi Allah ikut apa yang Allah tahu, masa itulah masa yang sesuai untuk Allah beri apa yang kita minta. Masya Allah. Okey? Berarti apabila bala menimpa seseorang, dia tidak mengadukan hanya kepada sesiapa, sebaliknya dia bersabar menanggungnya dan terus menantikan Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada nikatan itu. Perbuatan ini merupakan ibadat tu yang lebih afdal. Ibadat yang lebih afdal kerana kesabaran menanggung bala itu berhenti menjunjung qada Allah dan meredainya. Jadi sebab itu Imam Sayyidina Ali bila diminta memberi huraian apa itu takwa. Sayyidina Ali dia ni satu orang yang petah, mempunyai bahasa yang sangat cantik, tersusun. Apa jawab Sayyidina Ali? Takwa itu al-khawf minal jalil, wal amal bit tanzil, wal isti'dad li yaumir rahil, wal ridha bil qalil. Faham tak? Tak. Al-khawf minal jalil, takut pada yang maha mulia. Allahu Jalla Jalala. Jalil maksudnya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Wal amal bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Apa diturunkan? Al-Quran. Amal. Wal isti'dad li yaumir rahil, buat persediaan untuk hari pemergian. Nak pergi mana? Pergi ke akhirat. Wal ridha bil qalil, ridha dengan sedikit. Apa dia sedikit? Sedikit rezeki misalnya, sedikit peluang, apa-apa yang sedikit lah. Selalu orang nak yang banyak, tapi bila dia tak dapat, dia redha dengan sedikit yang Allah Ta'ala tentukan. Ini ialah 4 perkara yang mesti ada pada orang yang
beriman, bertakwa, takut pada Allah, beramal dengan apa yang Allah turunkan, redha dengan apa yang Allah tentukan, dan buat persediaan untuk menghadapi alam yang kekal abadi. Itu. Jadi itu maknanya orang yang menunggu apa yang Allah Ta'ala tentukan itu, dia redha dengan qada qadar Allah, itu merupakan ibadat yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Pukul 11.05. Senang cantik lah. Kita sampai di sinilah insyaAllah. Sebenarnya ini kita sudah baca pada 11 hari bulan 13 hari bulan 8 1920. 2020 ke 1920 ni? 2020 kot lah. Okey. Kalau 1920 tu tak lahir lagi lah. Ya lah, saya pun tak lahir lagi. Okey. Jadi untuk maklumat hadirat sekalian, nenek-nenek 3 orang ni, kami sudah keluar buku yang kedua. Buku yang kedua ini tajuk dia Bertuahnya Orang Yang Berilmu. Maknanya dalam dunia ini, datanglah ia dari mana pun, dari keluarga yang paling low sekalipun, kalau dia berilmu, insya-Allah dia akan bertuah. Berapa ramai? Ya? Berapa ramai menteri kita yang datang daripada keluarga nelayan, akhirnya menjadi menteri besar. Kenapa? Berilmu. Dalam buku ni ada kita muat salah satu daripadanya, cerita seorang Al-Haffar. Apa itu Haffar? Penggali kubur. Kisah benar. Nama dia Abdul Razak. Abdul Razak dengan Abdul Rahman, dua beradik. Jadi penggali kubur ni, satu hari satu makcik tua datang minta dia galikan kubur, anak dia meninggal. Pendek cerita, dia pun gali lah. Tak berapa jam, datanglah jenazah dengan hanya beberapa orang saja. Bila dia masukkan jenazah ke dalam kubur, serta-merta jenazah tu, kalau tak silap saya, bacalah saya pun lupa dah, tulis lama dah ni. Kalau tak silap saya, jenazah itu kubur dia tu bertukar menjadi taman, menjadi taman yang wangi. Itu. Lepas tu diangkat oleh 2 orang lelaki, diangkat jenazah tu, dibawa entah ke mana. Masa tu penggali kubur tu pengsan melihatkan apa yang berlaku tu. Lepas tu dia tak tahulah apa yang berlaku lepas tu. Jadi orang yang dikuburkan tu tak ada. Selang tak berapa lama, makcik yang sama datang sekali lagi, minta dia gali kubur. Dia pun gali kubur. Begitu juga 2-3 kerat je yang datang hantar jenazah, kemudian dikebumi. Bila kebumi, berlaku perkara pelik juga. Perkara pelik yang positif lah, bukan yang tak elok. Tapi sekali ni dia tak pengsan. Dia tak pengsan. Lepas selesai semua, dia ikut makcik ni. Pergi rumah makcik ni. So, dia tanya siapa sebenarnya 2 orang yang makcik bawa untuk saya uruskan tadi. Dia kata anak dia, 2 orang anak dia. Ini 2 beradik. Jadi salah seorang daripada ni ialah dia kerja dia jadi tukang kayu. Tetapi hasil daripada bertukang tu, dia sara adik dia menuntut ilmu. Jadi yang adik ni kerja dia belajar, menuntut ilmu. Dua-duanya kubur dia menjadi taman syurga. Bila dengar daripada cerita tu, pakcik yang gali kubur ni tinggal kubur dia. Dia terus
pergi tempat menuntut ilmu dan jadi ulama besar. Itulah yang dikatakan dua-dua beradik. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar dengan Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Apa makna Al-Haffar? Penggali kubur. Hafara maksudnya gali. Jadi kedua-dua orang ni mereka tinggal, mereka punya profession dia, kerja dia terus menjadi ulama, menuntut ilmu dan menjadi ulama besar. Kalau tak silap saya di Iraq ataupun di Syria. Tak apalah, bacalah. Jadi itu. Jadi maknanya menjadi orang berilmu ini adalah sangat-sangat penting. Saya kalau ada ibu bapa yang tak mengambil berat kepada anak-anak dia untuk pergi sekolah, apa semua. Biasanya orang-orang yang tak berapa cukup dia punya rezeki dia tu, anak dia tu dia tak ambil heran. Yang pergi rumah saya tu, anak dia, saya panggil dia untuk nak bantu dia, buatlah kerja dulu sikit-sikit. Betul, kita bagilah bantuan. Anak dia tak pergi sekolah lah. Ajak pergi rumah saya, buat kerja. Saya marah. Tak boleh, kata. Tak apa, awak suruh dia pergi sekolah. Kalau tak cukup, saya akan bantu. Perbelanjaan dia apa semua. Jadi tak ambil berat. Jadi kalaulah tidak ada ilmu, bagaimana dia nak memperbaiki taraf hidup keluarga dia? Sebab itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak kebahagiaan dunia, nak berjaya di dunia, kena ada ilmu. Nak berjaya di akhirat, lagi kena ada ilmu. Kalau nak berjaya dua-dua pun, kena ada ilmu. Sebab itu, kami buat buku yang kedua, Bertuahnya Orang yang Berilmu. Kita ni semua muka-muka bertuah belakang. Kerana apa? Kerana tak ada siapa paksa kita datang ke sini. Tetapi Allah sudah memilih kita, memasukkan kesukaan dalam hati kita kepada menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Hatta kalau dalam kandungan dia pergi ke menyerang ilmu, terkesan pada anak tu. Terkesan pada anak tu. Anak saya masuk universiti masa dalam perut. Saya tahun 2 masa tu di Universiti Azhar. Sekarang dia dah profesor. Saya belajar kat dia belakang. Itulah kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan orang yang cintakan ilmu. Masya Allah. Jadi kalau nak ilham daripada ni, silalah beli. Silalah beli. Dia tulis, ya. Dia tulis di sini kalau Malaysia berapa? 32, kalau Sabah Sarawak 35. Saya nak bagi berapa ya? 35. Jangan. 30 lah, bagi 30 je. Bagi 30 je lah. Itu terpulang lah pada Al-Falah nak jual berapa. Kalau 25 apa boleh. Itulah saya nawa itu saya buat buku ni bukan kerana cari duit. Kerana nak mengabdikan diri kepada ilmu. Kalau yang ni kita cakap ilmu habis. Tapi kalau kita tulis, sampai bila-bila kita akan, selagi orang baca, selagi itu kita dapat sadaqatun jariyatun, insya-Allah. Jadi saya tak, orang ambil berapa banyak pun saya tak kisah sangat. Kadang-kadang saya terlupa dah, dia ambil berapa, tak tahu. Tak apalah. Terpulanglah pada Al-Falah nak jual berapa. Okeylah. Jadi itulah saja. Hari ini insya-Allah kita akan dapat banyak panduan-panduan untuk kita menjadi orang yang melakukan ibadat dengan martabat yang tinggi, ibadat yang afdal, ya, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri dan doa pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang miskin, hamba-Mu yang jahil, hamba-Mu yang kerdil. Bantulah kami, ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang Kau ridai, yang berilmu, yang beriman, yang bertakwa, yang mendapat kasih sayang Kau, mendapat firdaus Engkau, dan insyaAllah kami Allah kurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.